Alhamdulillah. Pertamanya saya ucapkan terima kasih pada Tuan Mariah lah terutamanya yang menjemput untuk ke majlis khatam Al-Quran alumni 2 sekolah ya jangan. Saya tak ingat nama sekolah apa. Okey. Alhamdulillah. Jadi hari ini insya-Allah kita akan mulakanlah majlis khatam. InsyaAllah saya cuba mengurusikan majlis ni. Dan caranya yang pertama, Pak Jan Nadah tolong tengoklah siapa yang ada. Saya rasa yang Prof Harun ada. Prof Harun ada, Haji Yusuf ada, Haji Baharum ada. Haji Baharum ada. Haji Yahya. Ya Allah, aduh. Okey. Dan ada juga yang lain-lain yang mungkin dah bagi dah message untuk bacaan-bacaan tu. Nanti waktu yang saya akan mulakan dengan Ad-Duha sehinggalah An-Nas sampailah kita habis selesai lah. Cuma saya akan mula dan lepas tu saya akan panggil lah. Contohnya lepas Ad-Duha, Prof Harun akan baca pula surah Asy-Syarh. Jadi Prof Harun boleh unmute-kan mikrofon dan baca. Okay. Dan yang lain boleh kita ikut sama-sama tanpa buka mikrofon je lah. Mute-kan mikrofon. Takut nanti jadi gangguan dekat connection kita. Jadi insyaAllah yang baca unmute-kan mikrofon supaya boleh dengar orang lain boleh dengar kita baca. Dan caranya kita akan baca surah tu. Tolong tunjuk Dewan Zik ni saya banyak. akan mulakan At-Tuha sebagai contoh. Lepas bacaan kita akan dengar tadabbur daripada Ustaz Faiz. Betul Haji Mariah, betul Ya. Lepas surah, lepas kita baca, Ustaz Faiz akan tadabbur surah tersebut. Lepas habis Ustaz Faiz tadabbur, kita baca La ilaha illallah wallahu akbar sama-sama. Dan kita pergi terus kepada surah seterusnya. Sehinggalah selesai surah An-Nas dan sehinggalah doa khatam. Itu dia punya format untuk hari ini lah insya-Allah. Ya. Jadi boleh kita mula Aja. Boleh. Silakan. Okay, saya mulakan dengan surah Ad-Duha dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وواله ila qiyamis saa'ah amma ba'd. InsyaAllah pada setiap surah yang dibacakan sehingga surah An-Nas saya akan memberikan tadabbur yang ringkas sahaja sekitar 2-3 minit insyaAllah mengenai apa yang kita boleh ambil daripada surah yang kita baca itu, yang kita boleh hubung kaitkan dengan diri kita insyaAllah. Baik, yang pertama dalam juzuk 30 banyak kita akan jumpa mengenai Allah bersumpah. Jadi bila Allah bersumpah
bila manusia bersumpah, dia adalah kerana manusia tu nak bagi kita yakin. Jadi dia bersumpah untuk menambah keyakinan. Ini kan pula Allah. Allah kalau dia tak bersumpah pun, kata-kata dia sudah benar. Tetapi bila Allah bersumpah dengan sesuatu, maka Allah nak menunjukkan komitmen dia. Dan dia nak kita beri perhatian pada apa yang hendak disampaikan. Maka dalam surah Ad-Duha, kalau kita lihat pada ayat yang ke-6 hingga yang ke-8, Allah nak beritahu kita bahawa kita kena sedar bahawa perlindungan, petunjuk dan kecukupan dalam kehidupan kita, semuanya itu datang daripada Allah. Bagaimana kita nak dapatkan semua itu? Yang pertama, Allah kata, fa'ammal yatima fala taqhar. Kita hendaklah melindungi anak yatim. Mudah-mudahan apabila kita melindungi anak yatim, Allah akan melindungi kita. Dan perlindungan yang paling kita harapkan ialah ketika mana di akhirat, di padang mahsyar. Yang kedua, wa ammas sa'ila fala tanhar. Allah kata bagi orang yang dia meminta, maka engkau jangan engkau jangan mengherdik dia. Jangan mengherdik dia. Maka Allah nak beritahu kita bahawa jika orang yang meminta itu, kita tunaikanlah hajat seseorang itu. Maka insya-Allah ketika mana kita meminta kepada Allah, Allah akan beri kepada kita apa yang kita minta. Yang ketiga, Allah nak beritahu kecukupan itu adalah datang daripada Allah. Maka Allah kata kita bersyukur dengan segala nikmat yang kita ada. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kita bersyukur dengan segala nikmat yang kita ada, maka Allah akan beri kecukupan kepada kita, bahkan Allah akan tambah kita punya rezeki. Wallahu taala alam. La ilaha illallah, Allahu akbar. Walillahil hamd. Prof. Harun ada? Ada insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillah. Surah Asy-Syarh ataupun surah Al-Insyirah. Baik, apa pengajaran yang boleh kita ambil? Yang pertamanya, Allah nak beritahu kepada kita setiap masalah, kesempitan, kesukaran yang kita hadapi dalam kehidupan kita, maka kita mintalah kepada Allah, kerana Allah sahaja yang boleh melapangkan dada kita daripada kesempitan, kesukaran dan masalah yang sedang kita hadapi. Yang kedua, Allah nak bagi tahu kita bahawa fa inna ma'al usri yusra. Bahawa satu ujian yang kecil, al-usri itu, Allah akan bagi yusran. Yusran tu satu kesenangan yang banyak. Bahkan Allah beri kita ujian kerana Allah nak beri kepada kita kesenangan selepas itu. Sebab itu Allah beri kepada kita ujian. Kemudian pada ayat yang ke-7 Allah kata fa idza faragta fansab. Apabila kita telah habis satu ibadah, maka buatlah ibadah yang lain. Apabila kita telah habis buat satu projek kebaikan, maka pergilah kepada kebaikan yang lain. Ibadah itu tidak hanya fokus kepada solat, puasa, zakat, umrah, haji dan sebagainya, tapi ibadah itu adalah apa segala aktiviti harian dalam kehidupan kita. Maka Allah kata apabila kita dah buat satu kebaikan, buatlah kebaikan yang lain. Kemudian yang keempat, Allah nak beritahu kita bahawa ujian itu akan silih berganti. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ujian itu akan datang silih berganti, tapi Allah akan berikan kemudahan selepas itu yang lebih banyak daripada yang sebelumnya. Wallahu taala a'lam. La ilaha illallah, Allahu akbar. Silakan Haji Yusuf. Tak buka mic tadi. Assalamualaikum Tuan Haji Yusof. Tak dengar lah.
Dia tak unmute. Haji Yusof, ask to unmute. Yo, okey. Okay. Okey lah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Bismillah. Surah At-Tin. Surah yang bermaksud buah tin. Baik, apa yang Allah nak beritahu kita dalam surah ini? Allah nak beritahu kita bahawa setiap daripada kita ini Allah telah berikan potensi diri kita yang tinggi. Allah telah ciptakan kita dengan potensi diri yang sesuai dengan keperluan kita. Maka jika kita hendak mengekalkan potensi diri itu, Allah kata buatlah dua perkara ini, iaitu beriman dan beramal soleh. Amal soleh ini adalah seperti yang saya katakan, semua kebaikan dalam setiap aktiviti harian kita. Tidak hanya pada ibadah yang formal sahaja. Maka untuk kita kekalkan potensi kita itu menjadi ahsani taqwim, maka hendaklah kita berterusan membuat amal kebaikan. Seperti mana dalam surah yang sebelum ni, Asyarhu. Fa idza faragta fansab. Dah habis satu ibadah, buat satu ibadah. Dah buat habis satu baik, buat kebaikan yang lain. Maka Allah nak kata kepada kita lah tergantung sama ada kita nak menjadi ahsani taqwim yang terbaik ataupun asfala safilin yang paling buruk. Tapi Allah telah berikan kepada kita cara bagaimana kita nak mengekalkan supaya kita menjadi ahsani taqwim. Wallahu ta'ala a'lam. La ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا Nak buat kerang lah Abang. Nampak إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي tak tahu apa alung hal tak apa hal. عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Bismillah. Surah Al-Alaq yang bermaksud segumpal darah. Baik, dalam surah ini Allah nak beritahu kita bahawa apa sahaja yang kita nak lakukan dalam kehidupan kita, kita mesti ada ilmu tentang perkara itu. Kita mesti ada ilmu. Sebab kita dulu tak tahu baca Al-Quran, kita belajar membaca Al-Quran. Alhamdulillah hari ini kita sudah boleh baca, bahkan malam ini kita khatam Al-Quran. Alhamdulillah. Betul, maka Allah nak bagi tahu kita apa sahaja yang kita nak lakukan dalam kehidupan kita kena ada ilmu. Kemudian yang kedua, Allah kata dengan ilmu itu nanti akan datang kepada kita kedudukan, kemewahan dan pelbagai nikmat pinjaman yang lain. Maka Allah kata sebahagian atau kebanyakan daripada manusia akan tenggelam dengan nikmat itu, merasa cukup, merasa hebat dengan nikmat yang Allah berikan itu. Lalu Allah ingatkan kita, inna ila rabbika ruja'ah. Jangan kita lupa daratan. Nanti kita akan semuanya kembali kepada Allah.
Kemudian juga Allah nak beritahu kita bahawa apa sahaja yang kita hadapi dalam kehidupan ini, kita jangan berasa susah, kita kembalikan dia semua kepada Allah. Maka hati kita akan lapang dengan kita buat apa? Kita mendekatkan diri kepada Allah. Wallahu ta'ala a'lam. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Silakan Haji Baharul. Haji Baharul silakan. Al-Qadar. ايوه استغفر الله العظيم Tak, الذي belum, lambat lah. Belum. أعوذ Kita tengah بالله tu. من الشيطان الرجيم Salingan. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Qadr. Surah yang kelima, yang famous pada bulan Ramadan. Baik. Malam Al-Qadr adalah satu malam yang kita semua tahu malam yang sangat hebat, lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu malaikat turun dan naik mengambil doa-doa hamba untuk bawa kepada Allah. Tetapi yang Allah nak beritahu kita adalah malam Al-Qadar itu menjadi hebat, menjadi istimewa sebab apa? Kerana turunnya Al-Quran. Maka Allah nak beritahu kita, kalau kita nak menjadi seseorang yang istimewa di sisi Allah, maka ambillah Al-Quran ini. Kita baca, kita faham dan kita amalkan, maka kita akan menjadi orang yang hebat di sisi Allah. InsyaAllah. Wallahu ta'ala a'lam. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bukan Haji Yahya. Haji Yahya ada? Dengar Ustaz? Okey, silakan. Dengar ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Bismillah. Surah Al-Bayyinah. Bukti, maksudnya bukti yang nyata. Baik. Allah sebutkan dalam surah ini bahawa Allah telah menghantar seorang Rasul yang khas untuk membawa Al-Bayyinah ini, bukti yang nyata ini, iaitu apa? Al-Quran. Allah hantar Nabi khusus
untuk membawa Al-Quran sahaja. Nabi tidak datang dengan membawa perkara lain. Nabi datang hanya dengan membawa Al-Quran sahaja. Maka dalam Al-Quran itu terkandung kita punya cara kehidupan, larangan, perintah, apa yang kita perlu buat di dalam kehidupan ini, cara kita beribadah kepada Allah dan sebagainya. Maka setelah datangnya Al-Quran, ada sebahagian manusia yang menerima dan ada sebahagian manusia yang tidak menerima. Maka Allah sebutkan barang siapa yang dia tidak menerima Al-Quran ini atau dia menerima sebahagian sahaja dan tidak menerima sebahagian yang lain, maka Allah kata tempatnya adalah di neraka. Dan sesiapa yang dia menerima Al-Quran ini secara keseluruhannya, dia baca Al-Quran ini, dia faham dan dia amalkan dalam kehidupan dia, maka dia Allah akan masukkan ke dalam syurga. Yang kedua, Allah nak beritahu kepada kita syarat utama untuk kita beribadah ialah ikhlas. Syarat utama dalam beribadah adalah ikhlas dan kita mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam. La ilaha Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Bismillah. Surah Zalzalah yang bermaksud kegoncangan. Baik, dalam surah ini Allah nak beritahu bahawa setiap manusia itu dia memilih jalan hidup dia sendiri. Dan pilihan yang manusia buat semasa hidup di dunia ini nanti akan memberi kesan kepada untung nasib dia ketika di akhirat. Maka sesiapa yang dia buat kebaikan semasa di dunia ini, dia akan apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, dia akan lihat. Dia akan temui amalan kebaikan itu. Dan siapa yang buat amal yang tidak baik walaupun sebesar zarah, di akhirat nanti dia akan bertemu dengan amalan tersebut dan akan dihisap dengan sangat terperinci. Maka mengikut kata peribahasa, buat baik, kita jangan berpada-pada, kita buat baik banyak-banyak, buat jahat jangan sekali. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha wal muriyati qadha wal mughirati subha fa'atharna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a innal insana li rabbih lakanud innahu 'ala dhalika lashahid wa innahu li hubbil khairi lashadid. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبر وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Bismillah. Al-Adiyat, maksud kuda yang berlari kencang. Baik. Dalam surah ini Allah nak beritahu kita bahawa kalau kita lihat dalam ayat yang ke-6, innal insana li rabbih lakanud, sesungguhnya setiap manusia itu dia sangat engkar, dia tidak bersyukur. Maka antara penyebab manusia itu binasa di dunia bahkan lebih di akhirat ialah kerana dia tidak bersyukur dengan apa yang telah diberikan oleh Allah. Dan manusia itu dia tahu bahawa dia ini tidak bersyukur.
Dia nak lagi dan lagi. Wa innahu ala zalika la syahid. Sebab apa dia jadi sampai tak bersyukur itu? Kerana dia terlampau, kecintaan dia yang terlampau terhadap harta dia, anak beranak dia, apa yang dia ada, maka itu telah menjadikan dia buta. Dalam keadaan dia tahu bahawa semua nikmat ini Allah bagi dah cukup banyak, lebih daripada cukup, tetapi dia masih nak lagi dan lagi. Maka Allah nak beritahu kita, bersyukurlah. Jangan kita kira-kut. Wallahu ta'ala a'lam. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Bismillah. Al-Qari'ah yang maksud hari yang menggemparkan. Jika tadi dalam surah Al-Zalzalah, Allah beritahu kita bahawa setiap manusia itu dia memilih jalan hidup dia sendiri ketika di dunia. Dan nanti dia akan menerima bertanggungjawab tentang untung nasib dia ketika di akhirat berdasarkan pilihan dia di dunia. Maka dalam surah Al-Qari'ah ini, Allah beritahu kita hari yang menggemparkan. Apa yang hari yang menggemparkan itu bukanlah kerana pada hari itu manusia bangkit daripada kubur dan seperti kalikatu dan ketika itu gunung ganang diterbangkan seperti bulu, bukan. Tapi Allah kata hari ini adalah hari yang sangat menggemparkan dan menggetarkan kerana hari ini manusia akan melihat amalan yang dia lakukan ketika di dunia. Pilihan yang dia buat di dunia ini akan dilihat nanti pada hari ini, hari yang menggemparkan. Maka Allah kata siapa yang berbuat amal baik dia berat, maka dia akan masuk ke dalam syurga. Siapa yang berbuat amal jahat dia berat, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Yang kedua, dalam ayat ini menunjukkan rahmat Allah yang sangat besar kepada hamba dia yang beriman. Kerana apa? Allah kata faman ya'mal faman thaqulat mawazinu, siapa yang berat timbangan baik dia, maka Allah akan masukkan ke dalam syurga. Dan dia tidak akan dibalas dengan dosa dia yang telah dibuat. Maksudnya dia ada buat dosa, tapi dosa dia tu ringan, amalan baik dia berat. Allah hapuskan amalan jahat dia itu, dia tak perlu diseksa dengan amalan jahat yang telah dilakukan, tapi dia terus dimasukkan ke dalam syurga. Berbeza dengan orang yang dia melakukan amalan jahat dia banyak. Dia bukan tak buat amal baik, dia buat, tapi amal baik dia ringan. Amal jahat dia lebih banyak dan dia kena bayar dengan setiap amal jahat yang dia lakukan itu, dia kena tanggung akibat dia. Tapi orang yang beriman, Allah bagi dia rahmat, Allah hapuskan dia punya amal kejahatan yang tak banyak tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Bismillah. Surah At-Takatsur, iaitu maksud dia berlumba-lumba menghimpun. Baik, dalam surah ni Allah beritahu bahawa kebanyakan manusia itu dilekakan dengan perlakuan berlumba-lumba untuk menghimpun. Menghimpun apa?
Allah sebut dalam surah lain menghimpun harta dan juga anak. Al-amwal wal aulad, menghimpun harta dan juga anak. Dan Allah ingatkan dalam surah ini, janganlah kita leka, janganlah kita lalai dengan nikmat pinjaman harta dan juga anak yang Allah berikan itu. Kerana apa? Kerana nanti Allah akan ditanya. Pada ayat terakhir Allah kata, "Tsumma latus'alunna." Kelak nanti di akhirat, kamu akan ditanya tentang pinjaman, nikmat pinjaman yang aku berikan ini. Aku berikan harta dan anak, apa yang kau lakukan dengannya? Kerana Allah berikan itu untuk kita menggunakannya untuk kita menambah bekal akhirat kita. Maka kita jangan lalai, jangan tersalah guna nikmat pinjaman yang Allah berikan itu. Wallahu ta'ala a'lam. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillah. Surah Al-Asr maksud masa. Baik, Allah bersumpah dengan masa. Apakah masa yang terbesar yang ada pada diri kita? Apakah masa yang terbesar yang ada pada diri kita? Itulah dia umur. Umur yang Allah berikan kepada setiap kita, itulah masa yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Maka Allah bersumpah dengan masa umur yang telah kita habiskan. Allah kata setiap daripada kita pasti akan berada dalam kerugian. Kecuali kalau kita telah gunakan umur yang telah kita habiskan itu dengan kita penuhkan dengan beramal soleh dan kita mengajak orang kepada kebaikan. Maka masa yang paling besar yang perlu kita berhati-hati, yang perlu kita jaga penggunaannya ialah umur kita. Masa-masa berharga yang lain yang perlu kita jaga ialah yang pertama, masa muda kita. Yang kedua, masa sepertiga malam. Masa yang setiap daripada kita ada masa itu, sepertiga malam. Itu adalah masa-masa berharga yang Allah kata setiap daripada kita berada dalam kerugian kerana kita tidak menggunakan masa itu dengan cara yang betul. Maka Allah nak beri peringatan dalam surah ini agar kita menghargai masa umur yang Allah telah berikan kepada kita. Gunakan berbaki masa yang masih ada ini, umur yang masih ada ini untuk kita menjadi orang yang beriman dan melakukan sebanyak-banyak kebaikan yang boleh. Wallahu ta'ala a'lam. La ilaha illallah. Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim mu'sadah bi 'amadin mumaddadah. Bismillah. Al-humazah maksud dia pengumpat. Baik. Apa pengajaran yang perlu kita ambil? Yang pertama, Allah beritahu kita jangan kita mencari kelemahan orang dan kita jaja orang punya kelemahan ataupun kesalahan. Yang kedua, kalau kita perasan daripada kita bermula tadi surah Ad-Duha sehingga sekarang banyak peringatan tentang apa? Tentang harta, tentang terleka dengan harta, anak dan juga penyelesaian kepada masalah yang kita hadapi. Maka dalam surah Al-Humazah ini juga Allah sebutkan perkara yang sama, bahawa jangan kita tertipu dengan harta. Bagaimana cara kita tertipu? Iaitu kita menghimpun harta itu dan kita tidak menginfakkannya, tidak menggunakan harta itu untuk menjadi bekal akhirat kita. Kerana apa? Kerana harta yang Allah berikan itu
adalah Allah kata untuk menjadi bekal akhirat kita. Tapi ada sebagian manusia suka untuk menghimpun harta dan tidak menggunakannya untuk menambah bekal akhirat. Maka Allah ingatkan dalam surah ini, kalau kita perasan daripada ayat kedua sampai ayat ke-9, Allah ceritakan bahawa menghimpun harta itu dan kita rasa seronok dengan harta yang kita ada itu akan menyebabkan satu je, menyebabkan kita akan masuk ke dalam neraka. Wallahu ta'ala a'lam. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Bismillah. Surah Al-Fil yang bermaksud gajah. Apa pengajaran yang boleh kita ambil daripada surah ini? Yang pertama ialah kalau kita lihat pada gajah itu, dia adalah satu binatang yang besar. Maka pengajaran yang boleh kita ambil ialah jangan kita merasa bangga dan berbesar diri. Jangan kita rasa hebat. Kerana apa? Kerana gajah yang besar itu dimusnahkan oleh burung yang kecil. Maka Allah nak ingatkan kita, jangan kita rasa hebat, jangan kita rasa besar ketika di dunia. Kerana Allah boleh musnahkan kita bila-bila masa sahaja. Yang kedua, pengajaran yang boleh kita ambil ialah bergantunglah kepada Allah. Jika kita menghadapi masalah dan ujian dalam kehidupan kita, masalah yang besar, masalah yang kecil, masalah yang sedikit ataupun banyak, kita bergantunglah kepada Allah. Kerana apa? Gajah itu umpama satu masalah yang besar yang akan datang kepada kita. Jadi apabila kita bergantung kepada Allah, Allah hantarkan solusi dia, iaitu burung yang menghancurkan gajah tersebut. Maka sentiasalah bergantung kepada Allah walau besar mana pun ujian yang sedang kita hadapi. Wallahu ta'ala a'lam. La ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Bismillah, surah Quraisy yang bermaksud Quraisy. Baik, dalam surah ini Allah nak beritahu kita dua ujian terbesar yang dihadapi oleh manusia, iaitu lapar dan juga takut. Lapar ini adalah orang kata apa, gambaran kepada apa, harta. Kan, kalau kita keluar bekerja, kan kita cakap apa, nak pergi keluar mencari sesuap nasi. Maka lapar ini adalah gambaran kepada harta. Maka ujian terbesar manusia adalah pada harta, iaitu Allah berikan susah, ujian kesusahan harta yang sedikit, atau Allah berikan ujian harta yang banyak sehingga harta itu menjadi fitnah kepada dia seperti Qarun. Yang kedua, ujian terbesar yang diberikan kepada manusia ialah takut. Takut apa? Takut kepada masa depan. Dia takut kepada masa depan. Kan kalau sekarang nak hantar anak sekolah agama, belajar agama ke, tahfiz ke, takut tu masa depan dia kerja, nak kerja apa kan? Nak makan apa nanti kan? So manusia dia takut kepada masa depan. Dia takut kepada perkara yang dia tidak tahu. Maka Allah bagi solusi dalam ayat, dalam surah ini. Kalau kita takut kepada lapar dan kita takut kepada masa depan kita, maka apa yang perlu kita buat? Allah kata falyabudu rabb hadzal bait, maka abdikanlah diri kepada Tuhan pemilik al-bait, iaitu Allah. Maka dengan kita mengabdikan diri kepada Allah, Allah akan selesaikan semua ujian kita itu. Allah akan bagi kita ketenangan. Walaupun kita dalam ujian,
Allah akan beri kita ketenangan untuk menghadapi ujian tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Haji Yusuf silakan. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un yang bermaksud bantuan. Baik, dalam surah ni apa pengajaran yang boleh kita ambil? Dalam surah ni Allah beritahu kita, jika kita benar dalam dakwaan iman kita, seseorang yang benar dakwaan iman dia, maka dia mesti melakukan, dia ada dua ciri, iaitu yang pertama dia melindungi anak yatim, dia menjaga anak yatim, dia bahkan dia tidak akan sesekali mengherdik anak yatim, dia melindungi, menjaga anak yatim. Yang kedua, dia apa? Yahuddu ala ta'amil miskin, dia menganjurkan makan. Dia bukan beri makan, dia bukan dia bagi makan kepada orang miskin. Dalam ayat ini digunakan perkataan yahuddu, iaitu menganjurkan, ataupun bahasa kita sponsor. Cari sponsor. Kita tak ada duit, kita cari sponsor. Cari sponsor, kebanyakan semua kita boleh buat, betul tak? Nak bagi makan mungkin sebahagian kita tak mampu, tapi cari sponsor, insya-Allah kita semua mampu untuk buat. Baik, yang kedua, itu yang pertama. Kalau kita nak benar dalam dakwaan iman kita, yang pertama kita menjaga hubungan dengan manusia. Yang kedua, menjaga hubungan dengan Allah, iaitu melalui ibadah kita. Dalam ayat ini sebutkan solat. Sahun, orang yang leka ataupun lalai dengan solat itu bukanlah di dalam solat sahaja, tetapi dia leka dan lalai selepas daripada dia solat. Apa yang diikrarkan, apa yang dijanji pada Allah, adakah dia buat perkara yang sama ketika di luar? Dia berjanji bahawa dia akan hanya meminta pertolongan kepada Allah. Adakah dia di luar solat dia membuat perkara tersebut? Dia berjanji akan mengabdikan diri hanya kepada Allah, akan mengutamakan Allah. Maka ketika di luar solat, adakah dia membuat perkara yang dijanjikan itu? Maka orang yang leka ataupun lalai daripada solat ini ialah orang yang ketika solat itu sendiri, dia sudah leka. Bahkan yang lebih besar dari itu, ketika di luar solat. Maka orang yang apa yang di luar solat itu tidak sama dengan apa yang diucapkan ketika di dalam solat, maka itulah orang-orang yang leka. Yang juga Allah sebutkan orang-orang yang dia hanya melakukan itu seolah-olah dia nak riak, dia nak menunjuk sahaja. Sedangkan dia buat itu dalam keadaan dia leka dan juga lalai. Maka kita mesti ambil beri perhatian kepada perkara ini supaya kita tidak leka ketika di luar solat. Baik, itu tadi dua, untuk kita benar dalam dakwaan iman kita. Yang pertama, kita menjaga hubungan sesama manusia. Yang kedua, kita menjaga hubungan kita dengan Allah, iaitu menjaga ketika di dalam solat dan juga di luar solat. Wallahu ta'ala a'lam. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Bismillah. Surah Al-Kautsar, yang maksud nikmat yang banyak. Baik, apa pengajaran yang boleh kita ambil daripada surah kegemaran kita ini? Selain daripada surah Qul Huwallahu Ahad, Inna A'taina adalah surah kegemaran kita. Maka apa pengajaran yang boleh kita ambil? Antara pengajaran yang boleh kita ambil ialah Allah nak beritahu kita ketika mana kita ditimpa ujian, musibah, masalah, rasa sempit hidup ini,
rasa susah, maka Allah kata apa? Inna a'tainakal kausar. Ingatlah nikmat-nikmat yang banyak yang telah aku berikan kepada kamu. Allah nak suruh kita fokus kepada nikmat yang banyak yang telah Allah berikan. Jangan fokus kepada masalah yang satu itu. Fokuslah kepada nikmat yang sedang kita menikmatinya ketika itu. Walaupun di dalam ujian kita masih mendapat nikmat yang banyak. Maka fokus kepada itu. Jangan fokus kepada masalah ujian ataupun satu musibah yang sedang menimpa kita. Maka apa yang perlu kita buat apabila kita ditimpa musibah seperti dalam surah yang tadi, surah Al-Ma'un, ialah yang pertama, kita menjaga hubungan kita dengan Allah. Kita perbaiki hubungan kita dengan Allah. Itu Allah sebutkan di sini, fasalli li rabbik. Maka kalau di surah Al-Ma'un tadi, kita solat dan kita leka dan lalai. Tapi dalam surah Al-Kawthar ini, Allah kata, kalau kita nak menjaga hubungan kita dengan Allah, maka solatlah li rabbik, hanya untuk Allah. Jangan solat kerana lain, jangan solat sebab kita rasa sedih, jangan solat kerana kita rasa sempit dada, jangan solat kerana apa-apa. Solat hanya kerana Allah. Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, perbaiki hubungan kita dengan manusia, iaitulah dengan melalui dalam firman dalam surah ini Allah sebutkan wanhar, iaitu kita menyembelih binatang korban dan kita beri makan kepada orang. Maka kita perbaiki hubungan kita dengan manusia. Yang ketiga adalah jangan kita ambil peduli dengan orang punya kecaman. Orang nak cakap apa dengan kita, kalau kita buat itu adalah perkara yang baik yang Allah dan Rasul suruh, maka teruskan. Jangan kita kisah dengan ambil peduli dengan kecaman. Wallahu ta'ala a'lam. La ilaha illallah wallahu akbar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Bismillah. Surah Al-Kafirun. Maksud orang-orang kafir ataupun orang-orang yang ingkar. Apa pengajaran yang boleh kita ambil daripada surah ini? Surah ini tema utamanya menekankan tentang dakwah. Maka pengajaran yang boleh kita ambil ialah kita kena berdakwah, iaitu mengajak kepada kebaikan. Bukannya bila kita sebut dakwah itu kita kadang-kadang terbayangkan apa macam jemaah tabligh, kan? Keluar berdakwah dari rumah ke rumah, di masjid dan sebagainya. Tetapi Allah kata yang paling utama untuk kita ajak untuk buat kebaikan ialah ahli keluarga kita. Itu yang Allah sebutkan, wahai orang beriman, pelihara diri dan keluarga kamu daripada api neraka. Maka dakwah ataupun mengajak kepada kebaikan yang paling utama adalah kepada ahli keluarga kita. Kemudian yang kedua, Allah nak kata dalam kita nak mengajak ahli keluarga kita, anak-anak kita, cucu kita kepada kebaikan, maka jangan mudah berputus asa. Jangan mudah berputus asa. Dalam ayat ini dia apa? La a'budu ma ta'budu, aku tak sembah apa yang kau sembah. Kemudian kamu tak sembah apa yang aku sembah. Ulang lagi, aku tak sembah apa yang kamu sembah. Kamu tak sembah apa yang aku sembah. Maka Allah nak beritahu kita jangan berputus asa. Terus bagi nasihat, terus ajak ahli keluarga kita kepada kebaikan. Kadang-kadang cakap sekali memang tak jalan, dia kena cakap banyak kali. Maka dalam surah ni Allah nak beritahu, kalau kita nak ajak kepada kebaikan, jangan berputus asa. Ajak berulang kali, itu biasa, itu normal. Kerana kebanyakan manusia memang tak jalan kalau cakap sekali, memang tak jalan. Kena cakap berulang-ulang kali. Dan yang ketiga, Allah nak beritahu dalam pada kita nak mengajak orang kepada kebaikan, kita mesti terus tabah dan jangan goyah. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi aku agama aku. Maka bila kita nak ajak kepada kebaikan, orang tak nak ikut, kita dah ajak banyak kali, kita jangan goyang. Kita tetap dengan pendirian kita.
walaupun orang tidak suka kepada kita, orang kecam kita. Wallahu ta'ala a'lam. La ilaha illallah wallahu akbar. Hadiah ya. Nanti buka mic ni. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Bismillah, surah An-Nasru yang bermaksud pertolongan. Pertamanya surah ini ketika mana diturunkan, para sahabat merasakan bahawa ini petanda telah dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, apa pengajaran yang boleh kita ambil pada surah ini? Antara pengajaran yang boleh kita ambil ialah sumber kemenangan dan pertolongan itu adalah dari Allah. Sumber kemenangan, pertolongan, solusi, semuanya adalah daripada Allah. Maka mintalah daripada Allah apa sahaja situasi kita dalam kehidupan, kerana hanya ada satu tempat penyelesaiannya, iaitu Allah yang boleh menyelesaikan semua. Yang akan menyelesaikan hanya satu, walaupun masalah itu banyak, yang nak menyelesaikan hanya satu sahaja. Maka apa sahaja kita hadapi dalam kehidupan kita, walaupun kita rasa macam boleh ke kan nak minta ni benda ni macam tak sesuai, macam tak kena, macam tak logik, minta. Kerana yang akhirnya nanti akan menyelesaikan, bagi pertolongan, bagi kemenangan, memberi solusi adalah Allah. Kemudian Allah kata apabila aku telah berikan kepada kamu nikmat, maka kamu jangan lupa. Buatlah dua perkara ini, iaitu fasabbih bihamdi rabbik. Maka bersyukurlah kepada Allah dan pujilah Allah apabila dapat nikmat itu. Sebab tu bila kita dapat nikmat, kita kata apa? Alhamdulillah. Kita bersyukur, tanda syukur kita, dan kita berterima kasih kepada Allah. Yang kedua, apabila kita diberikan nikmat, kita kena apa? Beristighfar. Bunyi macam pelik. Tapi itulah juga yang kita lakukan setiap kali lepas solat, betul tak? Setiap kali lepas solat kita buat apa? Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Astaghfirullahalazim. Kan kita beristighfar. Padahal baru lepas solat tu. Macam tu juga ketika mana kita diberikan nikmat, Allah suruh kita beristighfar. Kerana apa? Kerana Allah nak menyingkirkan dalam diri kita ini, dalam hati kita ini, kalau ada rasa riak, kalau ada rasa ujub bahawa ini semua hasil usaha aku. Sebab aku berusaha lah, aku buat kertas kerja tu dapat projek tender ni. Sebab aku study lah betul-betul, lulus exam aku. Jadi Allah nak menyingkirkan perasaan-perasaan itu dalam diri kita. Jadi Allah suruh kita beristighfar. Wallahu ta'ala a'lam. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Bismillah. Surah Al-Masad ataupun ada yang menyebutkan sebagai surah Al-Lahab. Iaitu surah yang diturunkan kepada pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abu Lahab. Baik, yang pertama, pengajaran yang boleh kita ambil daripada surah ini ialah Allah beritahu kita pada ayat yang kedua, harta, anak-anak dan apa sahaja yang kita usahakan ketika di dunia ini tidak akan berguna ketika mana kita berdiri di hadapan Allah. Yang berguna apabila kita menggunakan harta dan anak itu untuk kita menambah bekal akhirat kita, bekal amalan kita. Ketika itu ia berguna. Tetapi kalau kita menggunakannya dengan cara yang mengikut suka hati kita, maka harta dan anak-anak itu tidak akan dapat membantu kita. Tidak berguna ketika mana kita berada di hadapan Allah.
Yang kedua, dalam usaha kita nak mendidik anak-anak, nak mendidik cucu keturunan kita, maka pasti akan ada ujian. Pasti akan ada tentangan. Bahkan tentangan itu dalam surah ini menyebutkan kadang-kadang ia datang daripada orang dalam, daripada kaum kerabat, daripada ahli keluarga kita sendiri. Maka sebab itu dalam surah Al-Kafirun tadi Allah kata, bila kita nak mengajak ahli keluarga kita kepada buat baik, kita nak menegur apa yang salah, maka kita kena cakap berulang kali dan kita kena firm. Kita jangan goyang. Kita terus buat, jangan putus asa. Yang ketiga, pengajaran yang boleh kita ambil daripada surah ini ialah jadilah pasangan yang baik. Isteri jadi pasangan yang baik untuk suami, suami jadi pasangan yang baik untuk isteri. Anak jadi anak yang baik kepada ibu bapa jadi contoh yang baik kepada anak. Saling menasihati dalam perkara yang baik. Jangan kita join sama-sama tolong buat perkara yang dilarang oleh Allah, seperti mana dalam surah Al-Lahab Al-Masad ini, yang mana isteri dia tolong suami dia membuat kejahatan kepada Nabi SAW. Wallahu ta'ala a'lam. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillah. Surah Al-Ikhlas. Antara surah kegemaran kita semua. Baik, surah Al-Ikhlas bermaksud apa? Tak perlu diterangkan maksud dia. Ikhlas. Kalau kita lihat dalam juzuk 30 ini, kebanyakan surah dia adalah semua surah yang pendek-pendek. Kan, berbanding dengan juzuk-juzuk yang awal, 1, 2, 3. Surah Al-Baqarah je makan sampai 3 juzuk lebih. Kan? Semua surah yang paling panjang. Tapi juzuk 30 ni ada 57 surah tapi semuanya surah yang pendek-pendek. Kenapa? Antara sebabnya adalah kerana surah dalam juzuk 30 ni adalah summary, conclusion kepada apa yang Allah nak cerita 29 juzuk yang di hadapan. Begitu juga dengan surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas, Nabi SAW kata dia menyamai 1/3 Al-Quran. Surah Al-Ikhlas menyamai 1/3 Al-Quran. Kerana apa? Kerana Al-Quran itu dia terdiri daripada 3. Yang pertama dia ajak berceritakan tentang perkara yang berkaitan dengan akidah. Yang kedua menceritakan perkara yang berkaitan dengan ibadah. Yang ketiga dia menceritakan perkara yang berkaitan dengan hukum hakam. Maka surah Al-Ikhlas adalah 1/3 kerana intipati surah Al-Ikhlas adalah mengajak kepada mengesakan Allah, meminta hanya kepada Allah, dan itulah dakwah setiap nabi dan rasul yang Allah utus, iaitu mengabdikan diri kepada Allah dengan ikhlas dan tidak menyekutukan Allah dengan perkara yang lain. Dan kalau kita tengok je dalam surah Al-Ikhlas ini tidak disebut perkataan Al-Ikhlas, kan? Betul tak? Surah Al-Ikhlas tak ada. Surah lain ada. Surah Al-Falaq ada disebut qul a'udzu birabbil falaq. Surah An-Nas ada qul a'udzu birabbin nas. Surah Al-Kafirun qul ya ayyuhal kafirun, semua ada. Nama surah tu ada dalam surah tapi surah Al-Ikhlas tak ada di dalam surah. Maka seolah-olah Allah nak beritahu kita apa? Ikhlas itu tak perlu disebut. Tak perlu apatah lagi ditunjuk. Tak perlu disebut-sebut. Buat dengan ikhlas, buat jangan tunjuk, apatah lagi sebut. Wallahu ta'ala a'lam. La ilaha illallah, Allahu akbar. Silakan Haji Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Baik, surah Bismillahirrahmanirrahim, surah Al-Falaq, maksud waktu subuh. Surah Al-Falaq ini kalau kita lihat Allah mulakan dengan menyuruh kita memohon perlindungan.
Qul a'udzu. Katakanlah aku memohon perlindungan dengan Tuhan pada waktu subuh. Baik, apa yang Allah suruh kita berlindung? Allah suruh kita minta perlindungan daripada 4 perkara. Iaitu yang pertama daripada kejahatan makhluk, ciptaan dia. Yang kedua daripada waktu malam yang gelap. Yang ketiga daripada sihir. Yang keempat daripada orang yang dengki. Kalau kita lihat kepada 4 perkara ini, dia adalah perkara yang di luar kawalan kita. Perkara yang di luar kawalan kita. Kita tak boleh kawal perkara ini. Dan 4 perkara ini Allah aturkan dalam ayat itu, dia daripada umum kepada yang lebih khusus. Yang pertama Allah suruh kita berlindung daripada apa? Daripada kejahatan makhluk khalaq, makhluk umum. Makhluk daripada kalangan jin ataupun daripada kalangan manusia ataupun makhluk yang lain yang ada di atas muka bumi Allah. Kemudian yang kedua, pergi kepada khusus. Allah suruh berlindung dengan waktu malam yang gelap. Maka dah ada pengkhususan itu sikit berkenaan dengan waktunya bila. Kemudian yang ketiga, pergi pula kepada perbuatan. Disebutkan perbuatan iaitu minta berlindung daripada sihir. Kemudian yang keempat, Allah sebutkan minta berlindung daripada orang yang macam mana. Minta berlindung daripada orang yang dengki, yang ada hasad. Maka surah Al-Falaq ini, Allah suruh kita berlindung daripada 4 perkara yang di luar kawalan kita, yang perlu kita sentiasa berjaga-jaga. Bahkan walaupun kita sentiasa berjaga-jaga, dia adalah di luar kawalan kita. Maka yang boleh kita buat adalah kita sentiasa memohon perlindungan kepada Allah. Wallahu ta'ala a'lam. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillah. Surah An-Nas yang bermaksud manusia. Surah ini kalau kita perasan, surah Al-Falaq tadi, Allah suruh kita minta perlindungan guna satu je nama Allah, Birabbil Falaq. Aku memohon perlindungan dengan Tuhan waktu subuh. Tapi dalam surah An-Nas ini, Allah sebutkan minta kita berlindung dengan 3 nama Allah. Dengan nama apa? Birabbin Nas. Aku berlindung dengan Tuhan manusia. Kemudian Malikin Nas, Raja, pemilik manusia yang menguasai manusia. Yang ketiga, Ilahin Nas, sembahan manusia. Kita minta perlindungan dengan Allah menggunakan 3 nama dan sifat Allah untuk berlindung dengan apa? Berapa banyak perkara yang kita nak minta perlindungan? Hanya satu. Iaitu apa? Min syarril waswasil khannas. Surah Al-Falaq tadi, kita hanya berlindung dengan satu saja nama Allah, kita minta berlindung daripada 4 perkara. Surah An-Nas ini, kita guna 3 nama Allah, tapi kita hanya minta perlindungan kepada satu sahaja. Iaitu daripada keburukan, waswas, hasutan daripada syaitan. Daripada syaitan, daripada kalangan jin dan juga manusia. Kenapa Allah suruh kita minta perlindungan bersungguh-sungguh daripada hasutan syaitan ini? Kerana ini adalah serangan daripada dalaman. Surah Al-Falaq tadi serangan daripada luaran. An-Nas ini adalah serangan daripada dalaman. Was-was, hasutan daripada syaitan, bisikan daripada syaitan. Maka ini adalah serangan daripada dalaman yang kita tak boleh nak kawal. Kita boleh nak kawal untuk tidak mengikut, kan? Tetapi dia adalah serangan dalaman yang lebih kita bermain dengan emosi, kan? Kita menampak bisikan-bisikan daripada luaran, daripada syaitan dan juga daripada manusia. Maka Allah suruh kita bersungguh-sungguh minta perlindungan daripada satu je perkara ini, iaitu daripada hasutan dan juga bisikan syaitan. Kerana kalau kita termakan dengan hasutan dan bisikan syaitan ini, kita boleh buat perkara yang tidak terjangkau oleh akal. Maka tuan-tuan dirahmati Allah, Allah menutup Al-Quran dengan suruh kita bergantung, berharap kepadanya. Allah buka Al-Quran pada surah Al-Fatihah dengan suruh kita mengucapkan puji-pujian dan syukur, berterima kasih atas segala nikmat
yang Allah berikan. Kemudian kita berjanji kepada Allah bahawa kita hanya akan mengabdikan diri kepada Allah dan hanya akan meminta kepada Allah. Maka pada akhir Al-Quran ini Allah suruh kita minta perlindungan dan bergantung harap hanya kepadanya. Maka perlu kita sentiasa meminta perlindungan daripada perkara ini. Daripada surah Al-Falaq dan surah An-Nas ini. Kalau Allah suruh, maka mestilah dia berbahaya untuk kita. Wallahu ta'ala a'lam. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Allah ya Fattah ya Alim. Rahmatilah kami dengan kemuliaan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai panduan hidup kami dan kurniakanlah kepada kami kelazatan membacanya siang dan malam. Ya Allah ya Tuhan kami, hiasilah diri kami dengan perhiasan Al-Quran. Muliakan kami dengan kemuliaan Al-Quran. Pakaikanlah kami dengan pakaian Al-Quran dan masukkanlah kami ya Allah ke dalam syurga-Mu dengan syafaat Al-Quran. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah kehidupan yang tenteram, kematian yang tenang dan tempat kembali yang tidak menyedihkan dan mengaitkan kami. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah sebaik permohonan, sebaik-baik doa, sebaik-baik kejayaan, sebaik-baik ilmu, sebaik-baik amal, sebaik-baik pahala, sebaik-baik kehidupan dan sebaik-baik kematian. Ya Allah ya Tuhan kami, lindungilah kami dari sifat alfa dan lalai dan mengasihi dan jadikanlah kami orang yang berilmu dan Engkau jauhkanlah kami dari kejahilan yang merosakkan kami. Ya Allah, berikanlah kepada kami rasa cinta dan kasih untuk beramal dengan Al-Quran. Engkau sinarilah hati-hati kami dengan keenakan dan kelazatan membaca ayat-ayat-Mu. Engkau basahkan lidah kami dengan menyebut ayat-ayat-Mu dan lapangkan dada kami bagi menerima segala perintah-Mu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. منا ومنكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah, jadi terima kasih kepada semua
Terima kasih kepada Ustaz Faiz atas bergabung banyak pada hari ini. Dan saya juga minta maaf atas salah dan silap. Jika ada yang terkurang, terlebih minta maaf. Dan saya mohon undur diri. Terima kasih semua. Semoga kita istiqamah dengan Al-Quran insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.